Alhamdulillah Rabbil Alamin wa binasta'in wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati mustanna bi sunnatihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bagi berkati majlis ilmu kita pada malam ini, sama kita buka dengan buku kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semati pengusi yang dan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan kepada sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT pada malam berbahagia ini. Allah Taala masih lagi menyangka umur kita, masih lagi beri kekuatan kepada kita untuk sama-sama berada di rumah Allah ini. Solat maghrib berjemaah dan kita teruskan dengan pengajian ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini akan dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini dan pada ketika ini orang masih bagi terfikir di mana kapal terang MH370. Tadi saya nak menunggu Abang Zam ambil saya pun di India. Sudah jumpa kah? Apa dia jumpa? Cakap itu kapal terbang. Saya pun tak tahulah. Maknanya semua orang sekarang ini sedang menumpukan perhatian mereka terhadap kapal terbang. Di mana kapal terbang itu sekarang? Ada tahu siapa di mana sekarang? Ada yang tahu? Tapi saya tengok dalam WhatsApp ni, ada yang dah jumpa dah. Tapi kereta plate dia MH370. Kereta dah jumpa Ustaz ni kata. Ini satu, kita tengok benda yang serius macam ini pun boleh jadi mainan sekarang ni. Itu masalah. Jadi benda yang serius, benda yang penting sekarang sudah menjadi mainan, tidak jadi serius dah. Kadang-kadang kematian pun menjadi satu mainan. Kenapa jadi begitu? Ini persoalan yang macam-macam yang kita terima. Ya. Masih lagi kita tak tahu. Ya, macam-macam spekulasi yang dibuat. Yang terbaru ni ada kata keluarga yang naik ke terbang tu, dia call telefonnya berbunyi, cuma tak diangkat. Apa maknanya? Kita pun tak tahu. Ada yang kata sudah hancur, ada yang kata kena hijack kapal terbang tu. Kalau kena hijack, nak landing kat mana pula? Itu masalahnya, hilang di mana? Macam-macam spekulasi yang kita terima terhadap benda ni. Dan itu sebab satu benda ini yang kita tengok zaman secanggih ini, macam mana sampai sekarang tak boleh jumpa. Ini satu persoalan. Canggih macam ini pun zaman sekarang ni, yang boleh cepat maklumat dapat, alat-alat yang canggih pun, tetapi mana sampai sekarang pun kita tak dapat mengesan di mana. Dah hantar dah. Amerika pun dah hantar dah, British pun hantar, luar negara hantar dah nak membantu kita nak mengesan di mana kapal terbang tu, ada bangkainya ke tidak. Takkan hancur berkecil Eropah itu je kan. Jadi di mana? Ini persoalan. Tapi kita dapat maklumat berita-berita luar negara katanya hancur dah. Tapi Kerajaan Malaysia masih kata tak jumpa lagi. Itu masalah. Entah tak saya fikir orang tu kan, payah pening kepala je mikir orang tu, saya fikir orang benda ni. Kita serah pada Allah Ta'ala. Kalau Allah takdir benda tu dah berlaku hancur, hancur terima je lah. Kalau Allah Ta'ala takdirkan benda tu adalah kita berdoa saja sudah pada Allah supaya juga kita minta supaya diberi ketabahan kepada keluarga-keluarga yang apa ni, keluarganya ada, pilot-pilot, petugas-petugas yang ada ni semua, kita serahlah pada Allah, beri kesabaran kepada mereka untuk menghadapi ujian ini. Nak kata berlakon jauh sangat, takkan berlakon rupa macam ni. Ni dah ada pula orang guna pasport palsu pula. Macam berlakon pun ia juga tu, masalah pening mikir orang tu benda ni.
Zaman canggih macam ni, boleh ni dah nyalok ke immigration pula, macam mana tak check pula orang ni, pasport lain, muka lain, la ilaha illallah, macam-macam sekarang ni. Ini sudah pada Allah Ta'ala lah. Kita masih hari ini menganjurkan solat hajat sebagai minta Allah permudahkan supaya dapat terimalah makna mangsa tu, keluarga mangsa terimalah. Kalau dah memang dah hancur, terimalah. Itu sudah takdir Allah Ta'ala. Kalau hidup, alhamdulillah, dia kembali. Itu sudah pada Allah Ta'ala. Ya? Kita tak nak kerja lain banyak nak buat lagi, kata orang kan, nak mikir itu. Tapi takkan nak mikir itu, tak buat kerja langsung kan. Usahlah. Ini tengah semayang mikir itu mana kamu. Aizah lah tengah semayang nak mikir dengan kerja kita lah benda tu. Dah ada usaha dibuat, kita serah kepada Allah Ta'ala apa yang berlaku. Inilah kuasa Allah Ta'ala, tuan-tuan. Secanggih mana pun, sebijak mana pun manusia, dia tidak akan dapat untuk menanding kuasa Allah Ta'ala. Man istata'a an tanfuzu, kata Allah, siapa yang boleh sampai ke langit, kata Allah, fanfuzu. Wa tanfuz illa birrahman. Maknanya jangan kamu anggap bahawa benda itu mesti kamu kaitkan itulah dengan kuasa Allah. Jangan sombong, jangan bongkak. Kena ingat dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nak bagi tahu. Itu sebab semua bendanya ada peranan masing-masing yang Allah bagi pada kita. Kan? Allah bagi tangan pada kita ni untuk memegang. Tapi bukan semua benda yang kita boleh pegang. Tukang jam. Dia nak ambil skru yang halus tu. Yang kenik tu, orang Perak kata, kenik je dalam tu boleh. Dia boleh ambil dengan tangan dia tak? Dia tak boleh. Walaupun tugas tangan ini untuk memegang. Tapi ada benda yang dia tak boleh pegang. Maka Allah cipta alat nak memegang itu, pengepit tu. Pengepit halus tu kan. Dikepitnya skru keluar. Itu dia. Semua. Kaki, memang Allah tujukan untuk kaki ini untuk berjalan. Tapi bukan semua kita boleh berjalan. Umur kita berjalan dekat situ, bolehlah tahan. Kan? Tapi untuk bolehkah kita pergi lebih jauh, Allah cipta alat, bisikal, motor, kereta. Alat supaya kita boleh pergi jauh. Walaupun kaki ni tugasnya untuk berjalan. Tapi bukan semua tempat yang kita boleh berjalan. Ada orang berjalan. Jalan je kerjanya ada. Jalannya kerja. Orang berjalan juga. Jalan kaki kan. Dia saat 20 km ke apa ke, dia berhenti lah. Dia kan boleh berjalan semua. Ada tempat. Begitu juga kita tengok mata. Mata kita ni memang diciptakan untuk melihat. Tetapi adakah semua benda yang kita boleh lihat? Tak boleh. Takat mata kita, takat situ boleh lah. Lepas benda itu tak nampak dah. Benda yang jauh kita tak dapat lihat. Maka Allah ciptakan benda yang kita nak lihat benda jauh. Diciptakan teropong. Kita boleh tengok teropong. Boleh jauh mana pun boleh nampak. Ya. Kalau alat cermin mata hari ni pun alat, kalau askar ni, dia boleh pakai cermin mata yang gelap pun dia boleh nampak. Tu. Diciptakan alat. Telinga kita memang untuk mendengar. Tapi adakah semua benda kita boleh dengar? Benda yang jauh tak boleh dengar lah. Maka Allah cipta kita nak mendengar benda jauh. Ciptanya telefon. Ya, macam-macam. Cipta nak boleh kita dengar. Ingat tuan-tuan, setiap anggota badan ini Allah ciptakan, penciptaan itu ada tugasnya, tetapi bukan semua benda. Begitu juga otak kita, tuan-tuan. Memang otak kita ni untuk memikir. Tetapi adakah semua otak yang seluruh benda kita boleh fikir? Cerdik macam mana pun kamu, jenis macam mana pun kamu, ada PhD ke kamu, ke ada profesor ke kamu ke, tetapi ada benda yang kamu tak boleh terfikir oleh otak. Maka itu sebab bila ada benda, kalau setiap benda tu tangan, kita kena ada pengepit ke, kalau kaki tu motor, kalau apa ni kita punya telinga, telefon, kalau kita punya mata, teropong. Ingat bahawa otak kita pun ada benda yang tak boleh terfikir oleh kita. Maka diciptakan Al-Quran ini untuk kita mengetahui apa yang benda kita tak boleh fikir. Al-Quran menjelaskan kita benda macam mana boleh jadi rupa ini ni. Cari kita mana pun tak jumpa. Buka Quran jumpa.
Oh, kopi ni ke? Nampak lah, baru jumpa. Benda tak terfikir di otak kita. Itu sebab hari ni banyak ahli-ahli sains, pakar-pakar astronomi, luar negara sana banyak masuk Islam sebab dia menjumpakan benda yang tak dijumpa di luar. Buka kitab tebal mana pun tak jumpa. Buka Quran jumpa. Udah mereka meluk agama Islam tentang kejadian manusia ni, budak ni terjadi daripada air mani bercantum air mani suami dengan isteri, kemudian membentuk darah, kemudian darah membentuk daging, lepas daging sampai waktu pula ada bertumbuhkan tulang, membentuk manusia 4 bulan, dibagi roh bergerak sampai waktu 9 bulan keluar. Buka kitab mana tak ada, buka Quran ada. Subhanallah, masuk Islam. Menceritakan astronomi tentang bintang cakrawala semua. Buka buku-buku mana pun tak jumpa. Tengok Quran, dia jumpa. Satu pakar astronomi, dia tengok bulan tu. Bulan tu dia ada macam tengah-tengah macam benda bersambung. Ya, kalau benda sambung kan kita ada dia punya tanda tu kan. Macam bersambung. Pasal apa bulan ni bersambung pula? Cari buku lain tak ada. Bila kaji dalam Quran, cari dalam kitab-kitab hadis Islam, bahawa itulah mukjizat Nabi. Satu ketika dulu, Nabi pernah membelah bulan. Bila terbelah bulan tu bercantum semula. Dia ada tanda kesan cantuman itu. Subhanallah. Mereka masuk Islam. Tentang kita kata Bahrain. Dalam Quran tu ada 2 laut yang berbeza. Satu laut warna hijau, satu warna biru. Macam mana laut ini udah berbeza. Bercantum pula tu. Buka buku-buku lain tak jumpa. Buka Quran ada pertemuan 2 laut. Subhanallah, masuk Islam. Ini kata bahawa otak kita cerdik macam mana pun, handai macam mana pun, ada benda yang tak terfikir oleh kita, maka benda tak terfikir itulah Allah jadikan Al-Quran tu alatnya untuk kita sampai apa yang benda kita tak terfikir. Dan itu sebab Al-Quran menjadi rujukan kita. Mukjizat kita sampai hari kiamat. Kita marah-marah kasih Ahmad, dia Quran rujukannya. Kasih Ahmad, marah-marah kat dia, rujukan saya Al-Quran katanya. Cuma hadis dia tak percaya. Quran, aku percaya katanya. Percaya ikut mana tak tahu dah. Hadis pula dia kata 40% hadis saya percaya, 60% saya tak percaya hadis katanya. Macam mana dia kata? Akhir sekali dia kata bahawa sembahyang yang kita buat tu tak betul belaka, dia kata. Kata Kasih Ahmad lah. Sembahyang orang sekarang sembahyang semua tak betul katanya. Yang dia tu sembahyang ke dah? Tanya dia. Mika sembahyang ke kata? Kalau Mika sembahyang nak tengok sembahyang Mika betul macam mana? Nak tengok. Itu persoalannya. Saya dulu mengaji di Kalat Ulum Syariah Pekan Datuk, Sekolah Datuk Asad Adli dulu, memang kita pernah panggil dia. Dia hujah kuat dia kata. Allah kata dalam Quran, dia kata Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fihi, dia kata. Zalikal kitab, itulah satu kitab. Satu kitab dia kata. Quran aja, mana ada hadis-hadis katanya. Tak kuat hujahnya. Quran juga hujah dia. Tapi baca tak betul lah. Hudan lil muttaqim, katanya. Muttaqim kata, elok lah kamu kasih Ahmad, kata macam Quran tak betul. Nak makan Quran. Zalikal kitab, itulah dia kitab. Satu kitab. Bukan kitabani, bukan kutubun, Allah kata. Satu kitab. Quran lah. Mana ada hadis-hadis katanya. Kalau kita tak kuat pegang agama lah, ya tak ya juga je. Habislah kita tuan-tuan, habislah. Dia guna Quran juga. Habislah. Main logik je. Kita tahu dalam Quran tu banyak lagi ayat-ayat yang Allah suruh. Man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Man yuti'ir Rasul. Barang siapa yang taat kepada Rasul, mana taat pada aku, kata Allah. Itu dia.
Ayat. Banyak lagi ayat. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma naha ankum fantahu. Apa-apa yang datangkan oleh Rasul tu ambillah. Apa-apa yang Nabi tegur, tinggalkan. Dan Al-Quran kata. Dia nak ambil 40% saja yang datang pada Nabi, yang 60% dia tolak. Saya ini yang saya kata, macam mana sekarang ni orang-orang mengaji agama, tuan-tuan, mengaji agama, mengaji Mesir ke Jordan ke Syria ke Pakistan, ngaji, balik bawa ijazah, ada BA, ada MA, ada PhD, bawa balik. Dia balik ke Malaysia, mengajar ke masjid, mengajar surah. Mengajar masjid surah, tiba-tiba ditangkap oleh pejabat agama yang tak ada tauliah. Dibicara di mahkamah. Pasal tak ada tauliah, dia dah ada sijil. BA, ada master. Syariah, usuluddin. Usul fiqh macam-macam sijilnya. Ada tauliah mana universiti bagi dah. Diiktiraf oleh Malaysia sijil tu. Boleh kerja mana pun. Tiba-tiba tak ada tauliah, ngajar je masjid, tangkap, pergi mahkamah. Yang ke Syekh Ahmad, pondok mana dia pernah belajar? Sijil apa yang dia ada tentang pengajian Islam? Lu khabar ke saya? Dia pernah ngaji agama ke? Pernah ke? Ada sijil ke? Sijil lah, kata sijil lah, pernah mengaji agama lah, ada cukup lah, tak apalah, ada. Tak ada. Haram tak mandang kata orang Perak tu ni. Tak ada tuan-tuan, dia tak ada sijil agama, tak pernah mengaji mana agama, bercakap tegak agama, tak kena tangkap. Undang-undang apa ni? Tak kena tangkap. Boleh pula berjamaah dekat hotel sana, hotel sini. Boleh. Tetapi orang yang mengaji agama, tuan-tuan, memang layak cakap agama. Dan dia tak ada tauliah ngajar. Dia ngajar pun tak ada ngajar benda yang sesat. Benda yang betul. Kenapa ditangkap? Masuk mahkamah. Dibicarakan masuk mahkamah. Tetapi kalau Ahmad, apa pun hidup. Ni apa cerita? Zaman Nabi orang macam ni lah dulu. Mesti dibunuh, diperangi. Zaman sahabat orang macam ni lah. Walaupun majlis fatwa, macam majlis fatwa negeri Perak, tahun 95 lagi tu. 95 dululah, udah buat fatwa. Ada pergi tengok fatwa. Tidak pun buka dalam internet tu. Fatwa negeri Perak tahun 95 dah. Dia bagi tahu bahawa Paman Kasih Aman ni murtad. Siapa yang murtad, siapa yang yang mengikut ajaran dalam kitab hadis satu kajian ni, hadis satu kajian, siapa yang mengikut ajaran dalam buku ini, dia kata orang ini adalah termasuk ajaran sesat. Fatwa negeri Perak tahun 95. Pergi buka. Udah ada. Tapi dia bebas juga nak cakap apa benda. Ini masalah. Kita pun tak kerti lah tuan-tuan. Inilah yang kata di akhir zaman, yang Nabi kata akhir zaman berlaku ni. Nabi kata orang yang baik dikatakan jahat, orang yang jahat dikatakan baik. Orang yang amanah dikatakan khianat, orang khianat dikatakan amanah. Ni lah. Ustaz-ustaz balik mengaji hadis je semua baik, mengajar betul, tangkap cara mahkamah, ni dayah, nampak tak? Orang macam Kasih Ahmad, dah, elok, yo. Ni akhir zaman. Nak cari orang amanah cukup payah hari ni. Amanah bukan amanah segi duit apa semuanya, amanah segi agama tu. Dia tak amanah dengan agama dia. Dia khianat dengan agama dia. Ini sudah akhir zaman. Macam-macam kan tanda-tanda akhir zaman. Ni cuaca panas ni pun. Ini akhir zaman dah ni. Dah lah panas, ni dah jerebu pula. Lepas ni tak apa pula kata ni.
Panahnya tak hilang lagi seksenya kita ni. Seksa tuan-tuan panah ni. Udah hayur tak ada ya. Hayur dah kena jatuh pula. Itu dia. Udahlah panah, dia jatuh pula hayur. Sini jatuh juga ke sini. Saya pergi ke Bukit Canggang dekat Sepang tu, jatuh hayur. 2 hari ada, 2 hari tak ada. 2 hari ada, 2 hari tak ada. Udah kena jatuh. Udahlah panah. 2 hayur tak ada pula. Ini udah jerbu pula. Lepas ni, apa pula? Adalah kita terima hujan sekejap-sekejap. Hujan lebat, berhenti. Turun sekejap, berhenti. Kita tahu tak hujan yang sekejap turun tu pasal apa? Hujan yang turun sekejap-sekejap tu pasal apa? Nabi kata, laulal bahaim lam yumtiru. Nabi kata, sekiranya tak adalah binatang melata di muka bumi ni, aku tak akan turun. Allah tidak akan turunkan hujan sampai bila-bila. Makna hujan yang turun sekejap ni, kita menumpang ihsan binatang. Jijik babi tu, kita numpang ihsan babi. Kalau babi tak ada, ayam pun tak ada. Jangan hina sangat babi tu. Sebab babi ada itulah. Hidup di muka bumi ni, ayo hujan diturunkan. Kalau babi tak ada langsung, tak ada hujan. Tak berasa. Menumpang ihsan babi. Jijik anjing kurap tu. Nak muntah tengok je. Kan anjing kurap tu, hujan turun. Kalau Allah tak turun langsung. Nabi dah bagi tahu serumpak tu dululah. Ni, kalau ada binatang ni lah. Kalau tak ada binatang lah tuan-tuan, Allah, apa nak jadi kita ni? Allah tak turun langsung hujan. Ni hujan turun tu mungkin lepas ada setengah orang pergi solat istisqa kan. Mayang minta hujan. Ni sebenarnya semayang minta hujan ni, kalau kaedah zaman Nabi dulu, cara yang betulnya kita semayang di tanah yang lapang. Pergi tanah lapang di padang mana semayang di situ, bawa semua. Dengan binatang-binatang pun bawa. Dengan kambing, dengan lembu, sama Nabi, unta lah. Kalau unta pun bawa unta-unta sekali pergi semua. Pergi ke padang lapang tu, minta mana binatang pun minta ke Allah. Dengan cuaca yang panas ni. Itu kaedahnya dulu bawa belaka. Tapi kita semayang di surau, tak adalah salahnya. Masalah, kalau kita semayang ke padang karang, outdoor. Ini ajaran sesat mana pula, kata dia. Dah ada masjid suraunya, pergi lapang. Buat apa, kata hantu nampak tu. Kita nak buat agama ni, macam itulah kerjanya. Habis penuh belaka lah Belik Maria tu besok kalau buat di padang, kita semayang. Dengan lembu habis semua bawa lima besok. Ini ajaran sesat, kata dia. Kalau kita nak buat agama ni, itu rupanya. Tangkap dia deme. Tapi kalau Hindu pula buat lebak-lebuk tu, tak kena tangkap pula. Hindu buat bau ni, utai pusatnya dengan bau ni, ada entah majlis apa tak tahulah. Teman saya baik lah, orang tu bawa, Ustaz jom ikut ni katanya. Kalau tunggu pukul 12 tak habis lagi. Tak boleh nak lalu kereta. Dia buat. Kalau kita buat solat istisqa ni kerana agama kita, maka apa salahnya? Kalau Hindu pun buat benda itu, agama dia. Kalau Hindu boleh, kenapa kita tak boleh? Itu persoalannya. Saya tak tahu lah tuan-tuan, kalau di India tu kalau Taipusam tu India, dia pun buat perarakan dalam kuil, tak boleh keluar. Apa? Tapi kita, jalan raya, jam tak apa. Bukan cakap cucuk sana, cucuk sini. Nyoh pun lempeh dia mu. Nyoh pun jadi mangsa. Empeh nyoh. Lepas tu nyoh yang dia empeh, nak kumpul balik, nak buat minyak. Lepas tu kita makan pula minyak tu. Sedapnya minyak ni kita. Boleh ke? Dia dah empehkan nyoh tu untuk apa? Untuk agama dia lah. Empeh-empeh nyoh. Saya tanya ke India. India ada ke empeh-empeh nyoh? Tak ada. India nak dapat nyoh pun susah.
Di India nyo tu bukan buat gulai. Dipotong kecil-kecil buat makan rupa itu je. Macam termikir je nyo di sana. Lepas tu nak ampeh pula. Tak ada tuan-tuan. Di India nak ampeh nyo tak ada. Saya kata you tak ampeh nyo tak ada. Di Malaysia ada ampeh. Itu Hindu Malaysia bid'ah. Dia pun tahu bid'ah katanya. Hindu pun tahu. Bid'ah ni kata. Dia tak ada pepenya ni. Kita je. Itu kaedah. Kalau tengok Malaysia itu kaedah. Kalau jalan lapang kita nak buat. Tapi pasal kita ni semua tak boleh. Tu masalahnya. Siapa sebenarnya berkuasa di Malaysia ni? Agama mana? Kalau dalam perbincangan kita tu agama persekutuannya Islam. Tapi ada benda Islam ni banyak benda yang kita tak boleh buat. Tapi agama lain buatlah. Saya nak tanya tu ada ke agama lain ni dia nak buat upacara agama dia tak boleh? Penuh dah sejarah di Malaysia ni, Hindu ke Buddha ke Kristian ke, dia nak melaksanakan upacara agama dia pernah dihalang. Tapi kita orang Islam nak melaksanakan upacara agama kita macam-macam. Nak permit lah, nak itu lah, macam-macam. Tapi agama lain tak pernah pun nak dihalang-halang. Itulah yang kita kesal hari ni. Pasal apa jadinya rupa ini. Siapa yang berkuasa sebenarnya? Dan siapa yang merdeka sebenarnya? Adakah kita Islam merdeka? Kita tak merdeka. Banyak dihalang. Ni, pakai serban. Orang Islam pakai serban, kena tangkap. Menggali pun dah kena tangkap pakai serban. Tak saya tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, ada polis ke sini? Pernah tak menggali, dia naik motor pakai serban, pernah ditangkap? Ada ke? Orang Islam ditangkap tak? Tangkap ni di Kelantan pun budak. Budak pondok pakai Kelantan. Lamin ni teman pakai serban, apa pun hidup. Tiba-tiba tangkap pula hari ni. Saman, bawa mahkamah. Budak kita sekolah rendah pakai serban, kena buang sekolah. Dah lupa ke? Kalau tanya menggali ngapa kamu pakai serban? Ini ajaran agama saya. Kami pun pakai serban. Ajaran agama kami. Kenapa menggali boleh ngikut ajaran agama dia? Hak kita Islam tak boleh. Ngapa yuk? Ngapa kita tak boleh? Tapi kawan saya kena tangkap pakai serban naik motor. Dia kena saman. Dia tak nak bayar. Bawa mahkamah. Kadang polis pun tak bercerdik juga. Bukan semua cerdik undang-undang ni. Saman. Bawa mahkamah. Bawa mahkamah bercara. Hakim tanya, majistret tanya. Mikir aku salah dah. Tak katanya. Ngapain kata? Teman lebih katanya. Tuan-tuan tengok dalam kamus, lebih itu apa maknanya? Lebih itu maknanya situ, lebih orang pakai serban, pakai jubah, janggut, tasbih, mulutnya kumit-kumit, itu lebih. Dalam undang-undang lebih boleh pakai serban. Itu polis pun tahu undang-undang. Yang boleh dibenarkan pakai serban, lebih. Dia pun tengoklah, lebih itu apa dia? Lebih itu orang pakai jubah, pakai serban, berjanggut, pegang tasbih, kumit-kumit. Dia pergi kumit-kumit ni. Kata, kamu salah tak? Ngapa? Saya lebih, kata. Hakim tengok lebih. Bodoh polis, belah katanya. Itulah dia. Kita kalau suruh adik juga buat undang-undang ni. Lebih boleh. Kalau istilah lebih boleh pakai serban. Tak boleh kita pergi kaedah. Boleh. Jadi dia kaji apa lebih, tengok kamu lebih tu apa dia. Jadi hakim kata lebih. Betul. Boleh lebih. Bukan ini semuanya begitu. Jadi ini kita rasa ni dia. Ngapa tentang kita agama Islam ni banyak benda songehnya kata orang kata ni. Nak buat itu nak ini. Tapi agama lain apa pun tidak bebas nak melaksanakan apa-apa. Tu macam Cina kan. Cina kan dia ada satu hari dia makau lilinnya. Makau lilin, makau sampah. Pakuk colok besar ini dia kan kepala pokok colok kau. Sedangkan macam jerbu kan keluarlah undang-undang. Siapa membuat pembakaran terbuka kata boleh denda sampai 500,000, 50,000 ke apa. Denda kan. Tapi musuhnya rebu tu Cina bakar colok.
Besar itu, habis tak ada kena denda pula. Cina kata pasal apa? Ini agama kita. Oh, agama Cina tak apa. Cuba kita. Tak boleh saja. Dia makan macam mana? Pasal mana coloknya, pasal pemeluk ni, colok Cina, Walaupun undang-undang kata tak boleh buat pembakaran terbuka. Boleh didenda. Cina bakar elok asap, naik. Pasal banyak asap tu di tokong Cina, yang patung-patung Cina tu mata tak nampak tu, dia kata demo tu, tutup mata. Pasal tak tahan dengan asap tu naik kata tokong. Tu ada dia cerita, mereka tahu pasal apa tokong. Dia tengok Cina-Cina punya tokong yang pokok buncit tu kan. Semua mata tak terbuka, tutup je mata. Pasal apa? Asap banyak sangat katanya tu dia. Dia punya patung pun tutup mata kata dia. Pergi pula di kuil Hindu, pasal apa pula? Terbeliak aja. Mata patung-patung Hindu. Pasal apa? Nengok pusat tina. Terbeliak je mata nengok pusat tina datang tu dia. Kata gemel lah betul. Dah Allah alam lah. Cuma betul kan tengok tokong Cina tu semua terbeliak je mata tokong-tokong ni kan. Yang tangan 4-5 ke, yang pegang sabit ke, semua terbiak je matanya. Pasal nengok pakai sari nampak pusat perut tina. Tu dia tengok berdiak je mata. Kata demo lah. Awak tak tahu. Orang cerita kat kita aja. Katanya. Tengok Cina kalau dia musim mati pula. Tengok mati Cina dia arak di tengah-tengah pekan pun tengok. Walaupun ada signboard tidak boleh buang sampah merata-rata, boleh kena denda. Kan? Cina boleh mati sampah buangnya kertas tu. Cabut kertas, kertas melamak kertas tengah pekan tu. Ada kena denda. Tak boleh. Biarkan banyak mana pun ada majlis bandaran kutip. Ini agama dia. Boleh pula. Agama dia mah. Hak Islam tak boleh semua. Itu tak boleh, ini tak boleh. Kalau tak sedar juga tak tahulah. Ni keadaannya. Maknanya kita tertindas di dalam negara kita sendiri. Kita tidak boleh melaksanakan ajaran agama kita. Pemimpinnya, kerajaannya orang Islam juga. Ini yang dikatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terdinding, tersekat oleh orang Islam juga. Yang menghalangkan kita untuk melaksanakan Islam bukannya orang kafir. Orang Islam itu sendiri mahjubun bil muslimin. Islam itu tersekat, Islam itu terhalang oleh orang Islam juga. Bukan orang kafir. Kalau orang kafir itu biasalah dia mengkafir. Ini orang Islam yang menghalang kita ni. Orang kafir biasa dia mengkafir. Bukan dia menolak ke Islam ni. Bukan ajaran agama dia. Ni orang Islam. Tanya ke Islam, Islam katanya. Bila ke Islam tak nak. Apa beza Islam di Malaysia dengan Brunei? Mengapa Brunei nak hukum Islam, Malaysia tak nak? Adakah Islam di Brunei 100%, Islam di Malaysia ni 50% saja? Sultan Brunei, kawan saya balik bawah ni, dia kata, tegas dia kata. Orang Cina, orang India, tak nak hukum hudud, keluar Brunei katanya. Keluar. Pemimpin kita cakap kopi itu juga, tapi pegang skor Islam. Pasal barang naik. Tak mau barang naik, keluar Malaysia katanya. Itu je lah. Itu dia. Keluar katanya. Boleh tengok. Who are we? Dia kata, siapa kita? Nak membetulkan hukum Allah ni siapa? Kita doakanlah. Biar betul-betul menjadi kenyataan. Belum lagi bulan 5 ke bulan 6 ni baru nak laksana. Bulan 4 ni katanya dah arahkan semua wanita-wanita pakai tudung labuh. Allah, seronok tuan ni. Banyak orang nak ajak pergi rombongan ke Brunei nak tengok. Tuan bayangkan kan semua wanita pakai tudung labuh. Tuan-tuan, selamat mati kita. Tak ada nengok benda-benda haram. Kalau di Malaysia ni sekarang, celik mata tidur berdosa dah. Celik je mata berdosa dah kita di Malaysia ni.
Celik mata, buka TV, tengok. Macam berita tak bertudung, dah berdosa. Buka mata, berdosa. Pergi ke mana pun berdosa. Pergilah tengok. Itu tuan, kalau orang Pakistan, orang-orang India, Bangladesh mari sini, dia naik temperature tau. Tempat dia tak ada, tuan-tuan, orang perempuan nak pakai pendek, seluar pendek tak ada. Nak pakai yang, tak ada. Sini aja. Memang kalau cakap dapat pusat je lah. Ini pula amoi, putih-putih melepok, tuan-tuan. Tak naik temperature je. Kalau gitu ustaz tengok ke? Ya, depan mata. Tak tengok bazir pula, katakan. Itulah dia. Tengok sekali sudah, macam mana? Tambah saya kalau naik komuter ni, Allah, saya serabut dah, tuan-tuan. Tambah masa nak balik ni, ya Allah. Saya dah berjubah serban. Mereka dah berempit-rempit, mudah depan kita. Kalau dia ambil gambar, dia Allah mampulah aku, kata dia ambil gambar, dia mampu. Ustaz depan nyamui, kata dia, Allah. Nak buat macam mana? Ayang, tuan-tuan, keadaan berempit-rempit rupa itu. Dia tak rasa apa lah kita ni. Tak selesa tu. Rasa nak terojok, rasa tak tahan nanti tengok orang ni. Buat nak macam mana? Ni, berdosa lah kita. Tapi kita tengok, kalau Allah ke semua pakai tudung, Allah. Mana nak dosa yang kita? Diorang nutup aurat belakang. Banyak bendanya, tuan-tuan, yang kita boleh selamat kalau sanakan hukum Allah Ta'ala. Selamat. Wanitanya selamat. Harta kita selamat. Semuanya Allah kata kan, nak menyebabkan 5 benda tu. Akan selamat. Itulah keyakinan. Itu orang tanya, ni apa di bangsa Melayu ni? Bangsa Melayu, bahasa sama macam Brunei aja. Tapi Brunei apa? Dia no. Yang sini pula Malaysia tak no. Tu. Kadang-kadang malu kita, tuan-tuan. Bila orang tanya, orang itu malu. Tapi agak sangat kita ni, ngabuk korang kan negara Islam contoh. Kononnya. Malaysia negara Islam contoh. Di abad ini. Omong kalau dengar cakap. Atau apa nak dicontoh, tak tahu. Ini dia. Ini kadang kita pun tak tahu. Itu sebab kita bercakap jugalah. Kita bercakap. Mana boleh terima, terima. Tak boleh terima, sudah. Yang penting kami dah nyampaikan. Tanggungjawab kami menyampaikan. Boleh tak boleh, itu kuasa Allah SWT lah. Yang penting kita cakap. Jangan tak cakap langsung. Kena bercakap. Macam mana? Idza sakatal alim taqiyatan. Sekiranya orang alim diam, taqiyatan. Pasal orang alim kadang masuk TV apa bercakap. Cakap tu pasal taqiyatan. Cakap, dia tak nak cakap yang betul. Pasal taqiyah menipu. Pasal takut tak masuk TV dah. Pasal tak dapat elon dah. Pasal takut gaji tak dapat. Pasal macam-macam mana. Taqiyatan tak nak, diam. Tak nak cakap ke mana. Ni soalan tanya dia mah. Pasal apa Ustaz? Ustaz-ustaz dalam TV ni tak ceritakan hal sebenarnya. Inilah pasal dia. Dan jahil tu meluasa, dia kata. Mata tabil sampai bila yang hak tu nak ditegakkan. Macam mana yang hak tu nak terselah kalau orang alim pun bercakap, tak cakap yang sebenar. Pasal takiyatan tadi. Takiyatan ni pasal takut tak masuk dah, takut tak dapat elon dah, takut tak naik pangkat dah, takut kena buang dah, takut ini, takut belakang. Dah sampai bila? Dan jahil terus benda dosa. Mata tabayul haq, sampai bila benda hak nak kita selahkan kepada masyarakat. Kalau itulah rupa ulamanya, itulah rupa ustaznya. Cakap. Bila tak bercakap ni rupanya. Tuh, aku buka hak jahil-jahil tu kan. Kalau semua ustaz-ustaz ulama begini, tuan-tuan, lama dah terang lah. Terselahlah yang hak. Yang batil sahabat kita lenyapkan. Ini masalahnya berapa orang nak cakap benda hak. Tu kadang teman kalau tengok TV tu minta maaf lah. Tapi tengok TV pun jarang. Tu tak ada tu rumah.
Nak tengok apa? Tengok TV kadang tu lah, kalau tengok forum perdana. Teman lebih seronok tengok National Geography lagi. Tengok cerita beruk itu seronok lagi tengok perdana. Tu nak bincang cerita apa? Cerita keluarga, cerita apa bahaya, cerita apa benda tu. Benda-benda yang kita dah tahu lah. Dia kena cerita benda ni yang boleh merosakkan akidah. Ni benda nak cerita ni. Yang banyak tersilapnya masyarakat kita ni tentang akidah ni, yang membatalkan akidah, yang tidak diterima Allah amalan kita. Ni yang kena cerita. Ini cerita bahaya. Cerita buah-buahan, cerita keluarga, suami penyayang, isteri solehah. Ada benda penting lagi nak cerita. Kan? Itu kan getik tengok orang baik kau tengok cerita beruk lagi senang kata tengok beruk sana beruk ni cerita binatang seronok juga lagi kan. Macam mana? Ustaz Nabi kita man su'ila an ilmin fakatamu uljima yaumal qiyamah bil jamin min narin, kata Nabi. Man su'ila an, siapa yang ditanyakan tentang satu soalan, tanya soalan, ulama tu mesti jawab tapi dia sembunyikan jawapannya sebenarnya. Uljima yaumal qiyamah bilijamin min narin, dia akan dikekang di akhirat besok dengan kekangan api neraka. Ini dia. Ustaz-ustaz yang ditanya, dia sembunyikan benda itu. Tak nak cerita sebenarnya. Yang haram dia tak nak kata haram, yang halal tak nak kata halal. Disembunyinya aja. Kamu besok di akhirat akan dikekang dengan kekangan api neraka. Itu dia. Orang nak tanya. Cerita lah. Mana dia tahu kata halal. Halal lah. Kalau haram, haram. Apa nak dikelok sana, kelok sini, kelok sana, sini. Buatkan orang keliru lagi. Cakaplah kalau halal, haram. Habis cerita. Ini nak kelok, nak keleh sana. Orang akan keliru lagi. Mata tabayyunul haq, sampai bila benda hak ni nak. Ini sudah akhir zaman. Ya. Tu jadi rupa ini. Dia senang aja. Macam kasih amat. Kita nak susah apa? Nabi kata man fassara al-Quran bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan tiada ilmu, kata Nabi, maka dia telah menempah tempatnya dalam neraka. Bookinglah tempat dalam neraka. Tak payah pergi kuil Hindu nak nyucuk-nyucuk, buat sakit aja, tak payah. Tak payah nak pergi di toko Cina. Tak payah pergi gereja. Tak payah. Cukup aja kamu menafsirkan Quran ini dengan kepala otak kamu. Tak ada ilmu agama. Dengan kepala otak kamu tafsir. Kamu telah booking tempat kamu dalam neraka. Man kazzaba alayya falyatawa maq'adahu nar. Nabi kata, barang siapa yang menipu ke atas aku, dia telah menempuh booking tempatnya dalam neraka. 60% hadis Nabi aku tak percaya. Kamu nipu atas Nabi, kamu juga telah menempuh tempat dalam neraka. Tak payah nak cucuk-cucuk, tak payah. Senang je masuk neraka. Kannya susah. Neraka. Tunggulah waktu dan ketikanya Kasim Ahmad. Tunggulah. Lepas tu ada orang nyokong dia pula. Nyokong dia pula. Nyokong macam mana? Neraka ke tak? Yang menyokong pun neraka juga. Itu dia. Ar-ridha bil kufri kufrun. Yang redha dengan kufur, kamu kufur. Kata Nabi. Dah tahu benda ni murtad. Dah tahu benda ni masuk neraka. Kamu sokong juga. Kamu pun neraka juga. Itu dia. Ni dia. Jadi kita ingat mudah aja nak masuk neraka ni, tak payah. Tak payah kita nak pergi istihar, murtad-murtad, tak payah. Pergilah. Kamu tafsir Quran kepala otak kamu. Cakap Arab pun tak pandai, nak menafsir Quran. Ya, saya bersembang dengan Cikgu Azmi. Cikgu Azmi Abdul Hamid. Dulu kata Azli, dia kata ada kes Iraq ke apa. Ajak kita pergi Iraq. Masa saya baik dengan dia lah, dia kata, dia ajak, jom Azmi pergilah ke Iraq, kata. Cikgu Azmi kata, naik teksi.
Betul tanya, ila aina? Dia kata, tengok kat aku, cakap Azmi kata. Aku kata hadis sangat, cakap ila aina, aku tak kerti, cakap Azmi kata. Hatulah dia ni. Ngaji mana? Driver taksi tu tanya, ila aina? Kata. Nak ke mana? Katanya. Tu kan. Itu pun tidak kerti nak jawab. Nak nasi Quran. Henti kan yuk. Tafsir juga neraka. Neraka. Inilah yang Nabi kata. Inilah dia. Kita kena ingatlah. Kita ni. Nabi tindak pada kita lah. Sayati ba'di, kata Nabi, akan datang setelah aku besok, kata Nabi, umara yukazzibuna, akan datang setelah aku besok, dia kata, pemimpin-pemimpin yang menipu, wa yuzlimun, dan zalim. Akan datang setelah aku pemimpin yang menipu, yang zalim, kata Nabi. Man sadaqa bikazbihim wa ana ala zulmihim, barang siapa yang membenarkan tipu dia, benarkan apa kata dia menipu pun, ya betul. Kamu benarkan penipuan dia, kamu wa ana ala zulm, dan kamu bantu pula dia melakukan kezaliman. Walaisu minni walastu minhum, kata Nabi. Sampai-sampai kata Nabi yang membenarkan penipuan pemimpin dan juga membantu pemimpin melakukan kezaliman, kamu bukan daripada golongan aku, kata Nabi, dan aku bukan golongan kamu, kata Nabi. Kamu bukan umat aku. Laisu minni walastu minhum. Kamu bukan umat aku, kata Nabi, dan aku bukan golongan kamu, kata Nabi. Ni orang yang membenarkan penipuan pemimpin. Pemimpin menipu dah orang ini, tuan-tuan. Menipu dah. Oh, tak mengaku lagi tu. Dah jelas rupa itu menipu, tak nak mengaku lagi pemimpin menipu. Nak nipu pasal apa-nya? Pasal orang ini cakap pasal berim. Dulu janjinya berapa nak bagi berim? 1,200. Tiba-tiba berapa dibaginya? 600 berapa? 650. Tak menipu tu. Satu. Keduanya, dia kata nak masuk akaun. Tiba-tiba akaun pun tak ada. Tak menipu lagi. Kamu benarkan penipuan dia. Kamu bantu dia melakukan kezaliman. Kamu bukan golongan apa ni umat aku, kata Nabi. Dan aku bukan golongan kamu, kata Nabi. Sekarang orang cakap berim saja dia. Tak biasa, saya naik bas tu, tengok belakang tu, Allah. Mereka dapat dah ke? Udah. Teman hidup lagi, katanya. Udah pergi, kata bulan 6 pula, katanya. Apa rupa ini? Kata cakap, apa ni, ditepati, katanya. Padan muka kamu, kata dalam hati waktu lah, katanya. Cakap itu aja, tak dapat lagi. Allah, ingat besar sangat dia berim tu. Anu dia. Tapi saya dapat. Tapi kali ni tak dapat lagi. Cucuk-cucuk tak ada juga. Lantok lah tak dapat. Ada. Dulu saya ambil. Saya pun layak juga. Tapi saya duduk Ipoh Barat. Ipoh Barat ni banyak kawasan Cina. Tapi Cina memang kena kita kan lantok lah. Cina kata. Kalau Melayu tu risau kata kedema. Ni Cina je semua. Kita pergi. Tak apalah. Ini tak apa kata nak masuk akaun. Masuk akaun pun tak ada. Penipu. Penipu. Nabi kata itulah, kalau kamu benarkan penipuan dia dan kamu bantu dia melakukan kezaliman dia, walaisu minni walastu minhum. Kamu bukan golongan aku. Nabi tak mengaku kita sebagai umat dia. Itulah yang kita ingat. Kita jangan ingat kita semayang, kita mengaji, pergi haji dah apa semua, jangan ingat itu aja. Ni dalam akidah kita, etikad kita macam mana? Keyakinan kita macam mana? Ini yang penting. Ya, yang kita nak mengaji ni makin bertambah petunjuk hidayah pada Allah. Man izdada ilman
lam yazdad lam huda minallah illa bu'da minallah. Atau kama qala sallallahu. Man izdada ilman, kita mengaji hari mengaji subuh lagi, apa mengaji kan? Barang siapa yang bertambah ilmunya, kata Nabi, dan tidak bertambah petunjuk hidayahnya, dia akan jauh pada Allah Ta'ala. Ini dia. Barang siapa yang mengaji, bertambah ilmunya, kita tambahlah hari ini mengaji, besok mengaji pula, lusa mengaji pula, tulat mengaji pula, mengaji, subuh pula kita mengaji kan. Ilmu bertambah, tetapi petunjuk tidak bertambah, orang ini akan jauh daripada Allah Ta'ala. Itu kita heran tengoknya. Tak tahulah dia ni mengaji rajin, tapi kopi itu juga. Itu orang jadi itulah tu. Ngaji tak pernah miss. Ya ustaz, duduk ngaji tak pernah miss. Sampai datang pun dia mengaji juga. Tapi bila tanya mikir macam mana, teman hok lame juga, kata, itu tak tahulah, kata apa benda lah dia katanya. Itu tak tambah petunjuk hidayah Allah Ta'ala lah. Itulah dia. Ilmunya bertambah, tapi petunjuk hidayah tak bertambah. Kita nak ilmu bertambah, makin faham. Ilmu bertambah, maka itu Allah nak kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Barang siapa yang Allah nak kebaikan pada dia, Allah akan bagi faham dia tentang agama ni. Ngaji kita faham, ngaji kita faham, ngaji kita faham, makin cinta pada agama, makin kita cinta pada Nabi Allah. Ini orang yang Allah nak kebaikan pada dia. Makin ngaji makin faham, makin reti. Yufaqihu fid din. Allah bagi faham kamu tentang agama. Tapi kalau kita mengaji tak faham-faham juga, Allah hendakkan kejahatan bagi kita. Nabi kata, kalau baik faham. Allah, teman dah mengaji ni, teman faham, reti. Kalau tidak, teman tak faham-faham. Tu alhamdulillah tu. Nak kebaikan bagi dia itu. Dulu teman tak faham juga. Sekarang ni alhamdulillah, teman makin faham katanya. Itu alhamdulillah tu. Ngaji-ngaji tak ada perubahan. Tak ngombin-ngombin kita orang perak. Kopi itu aje. Hok lame. Tu habislah tu. Allah nak kejahatan bagi dia. Kita tak nakkan makin faham tentang agama, makin faham tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mana itu adalah kebaikan untuk kita sebenarnya. Dan kita mesti istiqamah dengan benda ni, dan kita pertahankan, dan bila kita mati dalam keadaan kita memang memahami Islam ini, baru selamat. Kalau tidak, boleh mengaji aja. Ada orang jenis dia datang mengaji, tapi dia kopi tu je lah. Ngaji balik, makan. Ngaji balik, makan, tidur, tu rumah. Putaran hidupnya kopi itu je tau. Putaran hidup manusia ni. Diajarkan udah ada belakang tu, udah lah putaran hidupnya. Apa dia? Dia tidur, bangun, dia semayang. Semayang, makan, kerja, balik, berak, kencing, tidur, mengawan. Itu je pusingnya. Makan, berak, kencing, tidur, mengawan. Makan, berak, kencing, tidur, mengawan. Makan, berak, kencing, tidur, mengawan. Itu je kerja hari-hari. Masuk surga ke kopi itu? Pusingannya itu je rupa hidup jarang. Itulah kau kerja. Makan, minum, berak, kencing, tidur, mengawan. Balik pula makan, minum, berak, kencing, tidur, mengawan. Itu betul hidupnya. Itu je habis hidupnya. Udah. Mati. Surga ke? Mudah benar surga rupa itu. Nak ada ujian kita macam mana, tanggungjawab kita nak membela Islam macam mana, nak mencegah kemungkaran macam mana, nak ajak orang kebaikan macam mana. Banyak benar kerjanya. Ini dia. Jadi ini yang saya harap supaya kita mengaji ni nakkan kepahaman. Ngaji ni biar kita tahu di mana silap kita. Bukan ngaji ni kita nak seronok-seronok opini je dah. Nak tahu. Kadang-kadang biar apa yang kita buat tu ditegur Allah. Kita kan bila tegur ustaz kan, udah mula tak nak datang lah. Kena ke kita je? Allah itu kena aku tu katanya. Ada orang bagi tahu kamu ni, kita siapa dia bagi tahu ustaz ni. Udah tak nak datang lah. Itu silap kita. Kita nak datang ni biar ada benda yang boleh membetulkan kita. Silap kita betulkan. Tapi kalau datang ni cakap mendengar je, gelak-gelak je, buat apa? Memang orang nak dengar kita lah. Kita gaji ni pasal nak betulkan diri kita. Padahal saya bukan ada siapa beritahu apa pun. Kebetulan kena. Alhamdulillah. Tak beritahu. Bolehlah aku nak betulkan aku. Itu kita nak. Ya? Jadi sekali tuan yang dapat sampaikan. Kita sekiranya maghrib kita hari ni. Jadi alhamdulillah kita masih dapat istiqamah dengan ni. Dengan pengajian ilmu ni. Kita harap biarlah ilmu bertambah. Hidayah petunjuk Allah juga bertambah. Ya? Jangan
Ilmu saja bertambah, tetapi petunjuk ini tak bertambah, ke mana kita sebenarnya? Tak ada ke mana. Ya? Kita nak pastikan hidayah petunjuk Allah juga bertambah kepada kita, insya-Allah. Jadi sekali itu mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Dan mudah Allah Ta'ala akan menambahkan ilmu kita dan juga menambahkan hidayahnya kepada kita, insya-Allah, sampailah ke akhir hayat kita nanti, insya-Allah. Jadi sekali itu aku qali hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa lisal muslimin wa muslimat innal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallim wa radallahu bil alamin. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafis mursalin. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'a. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واهدنا وفقنا إلى الحق والصراط المستقيم ببركة القرآن اللهم زدنا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن شافنا بشرف القرآن ولبنا بخلة القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء وعذاب الحرام بحكم القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا صدق الله وبالتوفيق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya pula ni saya